وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah karangan Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Kesal apa kita? Tak ingat. Dalam baik. Nombor berapa? Ada tulis nombor? Tengok. 259. Kami riwayatkan dalam As-Sahihain, betul? Daripada Aisyah radhiyallahu anha. Katanya kami riwayatkan di dalam As-Sahihain. Okey, apa makna As-Sahihain? As-Sahihain maksudnya dua sahih. Dalam bahasa Arab kalau sahih satu sahih, satu kitab sahih. Kalau Sahihain dua kitab sahih. Jadi kalau orang belajar ilmu tata bahasa Arab, dia fahamlah. Jadi kalau dalam bahasa Arab, contoh kita kata seorang yang lelaki bernama Zaid. Okey, Zaidun. Kalau dua orang lelaki bernama Zaid, dia tak kata ithnani Zaid. Dia kata kita, dia kata benda Zaidan. Jadi kalau orang tambah alif nun, yang Zaid seorang, kalau orang Zaidan. Kita kata masjid, satu masjid. Kalau kita kata dua masjid, orang Arab kata masjidan ataupun masjidain. Begitu. Baik. Kalau contoh dia lagi. Kita kata sayyarah. Sayyarah sebiji kereta. Kalau kata dua biji kereta, sayyaratan, sayyaratain. Sama je makna dia. Dua biji kereta, sayyaratan ataupun sayyaratain. Ketika dia kata di dalam kitab As-Sahihain, maksud dia dalam kitab dua sahih. Maksud dua sahih di sini adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, isteri Rasulullah, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berganjak ke peraduannya setiap malam ke tempat tidur, baginda menyatukan kedua-dua tapak tangannya, kemudian meniup dan membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas, lalu mengusapkannya ke sekujur tubuhnya yang terjangkau, dimulakan dari kepala, wajah dan tubuh bahagian depan. Ini baginda lakukan sebanyak 3 kali. Baik. Pakar bahasa mengatakan an-nafth, dia dalam bahasa Arab, an-nafathu dikata adalah tiupan lembut tanpa mengeluarkan ludah. Baik. Jadi Nabi SAW ketika Rasul nak tidur, Rasul akan baca yang pertamanya surah Al-Ikhlas, yang keduanya adalah surah Qul a'udzu birabbil falaq, yang ketiganya Qul a'udzu birabbin nas. Rasul pun ludah di tangan, bukan ludah tu alia tu. Buat macam ludah tu. Bukan hanya semata-mata tiup. Bukan gitu. Begitu. Lepas tu sapu daripada kepala, bahagian muka, bahagian depan, mana-mana yang sampai tangan Rasul sapu. Buat 3 kali sebelum daripada tidur. Ini di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya katanya kami riwayatkan dalam kitab As-Sahihain, sama juga As-Sahihain Bukhari dan Muslim, daripada Abi Mas'ud Al-Ansari Al-Badri Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu. Di sana ada sahabat Rasulullah yang dikenali dengan Abi Mas'ud Al-Badri. Yang mana Abi Mas'ud lain daripada Ibni Mas'ud. Dia lain. Kalau Abi Mas'ud ataupun Abu Mas'ud lain daripada Ibnu Mas'ud. Abi Mas'ud Al-Badri, nama dia adalah Uqbah bin Amr. Baik, Ibn Mas'ud nama dia adalah Abdullah bin Mas'ud. Dua orang sahabat yang berbeza. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, al-ayatani min akhir suratil Baqarati man qara'a bihima fi lailatin kafatahu. Maksudnya dia dua ayat di akhir surah Al-Baqarah. Kita ada ayat akhir surah Al-Baqarah. Ayat ni kita baca semua.
Mulim dia dah ingat dah. Dak mari. Biarlah dak mari. Dua akhir yang akhir, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi in tubdu ma fi iqam. Tu dah. Dak ingat apa? Amana rasul ma unzila ilayhi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Awak nak mari. Allah Rabbi. Okey, dua ayat daripada akhir surah Baqarah. Sesiapa yang membaca kedua ayat ni pada satu malam, maka cukuplah baginya. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat itu cukup baginya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala melindungi dia dengan dua ayat tersebut. Baik. Ulama berbeza pendapat tentang sabda baginda cukuplah baginya. Satu pendapat menyatakan yang dimaksudkan adalah cukuplah daripada segala bencana di malam tersebut. Maksudnya Allah Ta'ala memelihara dia. Pendapat lain menyatakan bahawa yang dimaksudkan adalah cukuplah daripada solat sunat di malam itu. Menurut saya, kata Imam Nawawi, boleh diertikan kedua-duanya sekali. Dia kalau kita tengok perkataan hadis Rasul katakan ni, sesiapa yang membaca dua ayat yang akhir daripada surah Al-Baqarah baik pada satu malam, maka dua ayat itu mencukupi untuk dia. Itu makna kafatan. Dua ayat tersebut mencukupi untuk dia. Maksudnya Allah Ta'ala mencukupkan bagi orang yang membaca dengan sebab dua ayat tersebut. Makna mencukupi ni benda, maksud benda sebenarnya, sebab tidak disebut dalam hadis secara jelas maksud dia benda. Maka di sini ulama-ulama hadis ketika mensyarahkan hadis ini cuba mengkaji, maka ada beberapa pandangan. Pandangan yang dibawa oleh Imam Nawawi di sini dua. Yang pertama, maksudnya dua ayat itu mencukupinya adalah dia akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala daripada segala musibah. Allah Taala akan memelihara dia pada malam tersebut daripada musibah. Okay, ini pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua adalah yang dimaksud dengan mencukupi bagi dia adalah bacaan tersebut dapat mengganti sembahyang sunat pada malam itu. Tapi bukanlah bermaksud jangan sembahyang sunat dah. Bukan bermaksud begitu. Maksudnya kalau tidak sembahyang sunat pada malam tersebut sudah cukup dengan dia membaca dua ayat tersebut sebagai pengganti. Baik. Kata Imam Nawawi, mengikut pandangan aku, kedua-dua penafsiran itu boleh ditafsirkan di sini. Jadi Imam Nawawi diterima belaka kedua-dua penafsiran. Penafsiran pertama pun tidak salah, penafsiran kedua pun tidak salah. Baik. Katanya kami riwayatkan dalam As-Sahihain daripada Al-Bara' bin Azib, seorang sahabat Rasulullah. Bara' bin Azib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Idza ataita marja'aka fatawadda wudu'aka lis-salah, thumma ittaji' ala shiqqika al-ayman wa qul Allahumma aslamtu nafsi ilaik وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت من ليلتك مت على الفطرة واجعلهن آخر ما تقول." Maksud dia ini hadis sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ni hadis sahih, tak boleh tanyalah sahih ke tak hadis ni, ke hadis dhaif dah. Apabila sebut kata hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam kitab sahih keduanya dengan sanad yang bersambung, maka hadis ini adalah hadis sahih. Baik. Benda kata Rasulullah, jika kamu hendak menuju kepada tempat tidurmu, mu nak tidur, maka berwuduklah seperti kamu berwuduk untuk solat. Okey, sebelum daripada mu tidur, mu ambil wuduk dulu. Maksudnya ambil wuduk ni bukan mesti untuk sembahyang. Okey, kadang-kadang dituntut kita mengambil wuduk kerana melakukan perbuatan yang selain daripada sembahyang.
Antaranya ni, sebelum daripada tidur, sunat kita ambil wuduk terlebih dahulu. Baik. Lepas daripada tu, kata dia lagi, kemudian berbaringlah menghadap ke sebelah kanan. Dia kalau kita tengok dalam bahasa Arab, thumma taji' ala syiqqil ayman. Kemudian menyengkeng di atas lambung yang sebelah kanan. Jadi kalau kita menyengkeng lambung sebelah kanan, dada kita hadap kepada kiblat, jadi bermakna kepala kita sebelah kanan, kaki kita sebelah kiri. Gitu kan? Sebab kita menyengkeng di atas syiqqi, di atas lambung kita yang kanan. Dia sama je orang perempuan dengan orang lelaki, sama. Sebab dia sebenarnya jantung kita sebelah kiri. Ni jantung kita sebelah kiri. Jadi kalau kita nyengeng sebelah kiri, jantung akan ditekan. Oh, sedap tidur sungguh payah nak bangun. Jadi itu sunat tidur sebelah kanan. Baik. Kemudian kata dia, berbaringlah menghadap ke sebelah kananmu. Bukan berbaringlah menghadap ke sebelah kananmu. Terjemahan tu tak apa nak tepat mana. Maksudnya berbaring di atas lambung kanan. Manakala menghadap kepada kiblat, menghadap kepada kiblat. Lepas tu lalu baca doa ni. Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Ni kalau nak baca memang kena tulis ya. Sebab banyak sangat. Kalau lepas dan apa lagi masuk baru pula. Memang kena tulis ni. Tok kitab depan sebelum daripada tidur. Baik. Jadi makna dia boleh tengok makna dia. Allah kalau kita perhati makna sebelum daripada kita tidur kita baca doa ni. Jadi seolah-olah kita bermunajat dengan Allah Taala. Tengok, ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu ya Allah. Tengok. Kita baca Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, aku telah menyerahkan diriku kepadamu ya Allah. Sebelum kita tidur kita baca serta kita faham. Cuba kita bayangkan, kita baca serta kita faham makna. Jadi bermakna hati kita sentiasa bersama dengan Allah kalau kita baca benda ni sebelum kita tidur. Ya Allah, aku telah menyerahkan diriku kepadamu. Allah adalah sebaik-baik tempat kita menyerah diri. Ketika kita menyerah diri kita kepada Allah, Allah Ta'ala tidak akan mensia-siakan kita. Berbeza dengan manusia yang lemah seperti kita. Kita ketika kita menyerah diri kita kepada orang yang lemah seperti kita, kita tidak meyakini dia dapat menjaga kita. Tetapi apabila kita menyerah diri kepada Allah Ta'ala, maka kita yakin Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan jaga kita. Baik, satu. Yang keduanya, ya Allah, aku menyerah diriku kepadamu. Lepas tu menyerahkan segala urusanku kepadamu. Serah segala urusan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita kadang-kadang urusan daripada kita bangun tidur sampai kena tidur terlalu banyak. Jawatan macam-macam, pegang jawatan ni masa nak pecah kepala. Nak tidur tu dalam tidur mimpi lagi, bekok lagi pada bangun tak puas tidur sebab nak mikir benda yang fikir sebelum daripada tidur. Ke tak biasa gitu? Banyak sangat duk mikir benda yang sebelum tidur saat itu. Sampai ke bawah dalam tidur bangun rasa tak puas tidur. Duk benda mari yang duk sebelum daripada tidur bekok lagi dalam kepala. Allah. Jadi kita serah segala urusan kita kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala adalah sebaik-baik tempat kita menyerahkan urusan kita. Ketika kita menyerahkan urusan kita kepada Allah, Allah Ta'ala tidak akan mensia-siakan kita. Baik. Seterusnya, kata dia, aku menghadapkan wajahku kepada engkau ya Allah. Memohon perlindungan ke atas belakangku kepadamu ya Allah. Jadi alja'tu dhahri ilaik. Aku menyandarkan belakangku kepadamu ya Allah. Maksudnya kita minta perlindungan kepada Allah. Lepas tu sebagai harapan dan takut kepadamu. Raghbatan, kita mengharapkan kepada Allah, dan dalam masa yang sama kita gerung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, dia muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita tengok dalam Al-Asma' Al-Husna sebagai contohlah, kita dapati di sana ada nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menceritakan kepada kita tentang sifat hebat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dipanggil benda sifat jalal, sifat keagungan.
Dia apabila kita memandang kepada sifat keagungan Allah, maka dia akan lahir dalam hati perasaan takut. Dan dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ada dipanggil sifat jamal, sifat indah. Apabila kita memandang kepada sifat indah Allah Subhanahu wa taala, maka akan lahir perasaan cinta, perasaan sayang. Baik. Dan begitulah sebenarnya hati seorang hamba silih berganti di antara takut dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Silih berganti di antara takut dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ketika dia melihat kepada sifat jalal Allah, maka mari perasaan takut. Tapi ketika dia melihat kepada sifat jamal Allah Subhanahu wa taala, mari perasaan penuh harapan, mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Tengok Allah Ta'ala kata, Nabi, ceritakan kepada hamba-Ku bahawasanya aku ni Ghafurur Rahim. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim, bahawasanya aku Al-Ghafur, Tuhan yang maha pengampun. Dia Ghafur dalam bahasa Arab ni bukan hanya setakat mengampun, tapi amat pengampun dan amat mengasihani. Allah, banyak dosa kita buat, banyak kecuaian, kesilapan. Maka apabila Allah SWT Tuhan yang maha pengampun, maha mengasihani, kata kita mengharapkan pengampunan dan rahmat daripada Allah. Tapi dalam masa yang sama, wa anna azabi wal azabul alim, dan dia kena tahu juga azab aku adalah azab yang pedih. Dia pada asalnya bukan azab tu pedih. Pedih adalah benda yang dirasai oleh kita. Tetapi dalam Al-Quran tu kata azab yang pedih. Sebab itulah ulama tafsir kata azab pedih dengan makna mu'lim, azab yang memedihkan. Dia memedihkan orang yang dikenakan azab ni. Tetapi nak royak teruk sangat azab ni sampai kepedihan berada pada azab. Teruk sangat azab ni. Orang yang faham bahasa Arab, dia akan faham begitu tingginya perkataan azab aku adalah azab yang cukup memedihkan. Maka mari perasaan takut itu mesti berganti di antara pengharapan dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau kita tengok dalam ayat yang lain, Allah Taala katakan dia, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Renggang lambung-lambung mereka itu daripada tempat tidur mereka itu. Sebab apa? Sebab beribadat kepada Allah kerana khaufan wa tama'a, kerana takut dan mengharap. Tengok. Silih berganti di antara perasaan takut dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya lagi, tiada tempat berlindung darimu selain kepadamu ya Allah. Tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat yang dapat menjauhkan kita daripada Allah melainkan kepada Allah. Tempat perlindungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berlindung kepada Allah daripada azab Allah. Kita berlindung kepada Allah daripada azab Allah Subhanahu wa taala, daripada kemurkaan Allah. Baik. Kata dia lagi, aku beriman kepada kitabmu yang engkau telah turunkan dan kepada nabimu yang engkau telah utuskan. Kata Rasulullah, jika di malam itu kamu meninggal dunia, maka kamu meninggal dunia dalam keadaan atas fitrah suci. Allah Subhanahu wa taala ampun dosa. Mati dalam keadaan yang cukup baik. Jadikanlah bacaan tersebut sebagai akhir daripada apa yang kamu ucapkan sebelum daripada tidur. Jadi nak cakap dulu. Last sekali baca ni. Baik. Ini adalah lafaz daripada salah satu riwayat Bukhari. Pada riwayat yang lain dan riwayat Muslim hampir sama lafaznya dengan lafaz di atas. Tadi itu dipanggil lafaz Bukhari, lafaz Muslim dan lafaz riwayat imam-imam yang lain, hadis yang sama, ada sedikit perbezaan. Seterusnya kami riwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikanku sebagai penjaga harta zakat Ramadan. Jadi pada bulan Ramadan, pada penghujung Ramadan, jadi ada orang sahabat-sahabat menyerahkan zakat fitrah kepada Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantik Abu Hurairah sebagai penjaga kepada zakat tersebut.
Sebab esok nak bagi jadi biar jaga dulu malam ni. Baik. Ketika pada satu malam datanglah seseorang mengambil sedikit makanan. Dan seterusnya, hadis panjang. Di akhir hadis tersebut disebutkan apabila kamu berganjak ke peraduanmu, bacalah ayat kursi dari awal hingga selesai. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia juga mengatakan kepadaku, sentiasa akan ada yang penjagamu di sisi Allah dan engkau tidak akan didekati syaitan sampai pagi. Baik. Cerita dia lagu mana cerita dia? Jadi ada orang curi dah malam tu. Last sekali dipendekkan cerita, Abu Hurairah pegang dia. Nak pegang dia, maka dia ajar kepada Abu Hurairah. Untuk ni dia ajar bagaimana cara menyelamatkan diri daripada syaitan. Kena baca ayat kursi. Lepas tu kalau mu baca ayat ni, maka mu sentiasa akan dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai ke pagi hari. Dia ajar Abu Hurairah baca ayat kursi. Siapa ajar? Syaitan ajar. Oh, yang mari syaitan syaitan nak mari. Dia ajar Abu Hurairah. Baik. Dari syaitan dia tahu mana? Syaitan dia tahu. Kan dia dicuri dengar daripada malaikat. Maksudnya kelebihan-kelebihan ayat tertentu dia dapat tahu daripada percakapan-percakapan yang datang daripada para malaikat. Baik. Maka pada keesokan dia cerita kepada Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana? Dia telah berkata benar kepadamu walaupun pada dasarnya dia adalah pendusta. Yang dikhabar tu betul walaupun dia terpelawak. Dah syaitan kan dia banyak pelawak daripada betul. Tapi yang dia khabar saat itu ayat kursi, kelebihan-kelebihan itu sebenarnya betul. Itu maksud dia. Baik. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, Uthman bin Haytham mengatakan telah diceritakan kepada kami Auf daripada Muhammad bin Sirin daripada Abu Hurairah, sanad ini muttasil, sanad ini bersambung. Kerana Uthman bin Haytham adalah salah seorang Syekh Al-Bukhari, guru kepada Imam Bukhari yang diriwayatkan dalam sahih Bukhari. Abu Abdullah Al-Humaidi menyatakan dalam kitab Al-Jam'u Baina Sahihain, sesungguhnya Imam Bukhari meriwayatkannya secara mu'allaq. Perkataan ini tidak dapat diterima kerana menurut kaedah yang benar yang menjadi sandaran hukum para ulama dalam ilmu hadis adalah apabila Bukhari atau perawi hadis yang lain mengatakan bahawa si fulan berkata, maka difahami bahawa pendengarnya secara terus dan sanadnya muttasil bersambung selama si perawi bukan seorang mudallis. Dikenali pernah bertemu dengan syekhnya. Diriwayatkan di atas masuk dalam kategori ini. Sedangkan riwayat Bukhari yang mu'allaq adalah apabila Bukhari tidak menyebutkan nama satu hanya atau lebih. Dalam riwayat ini misalnya dia mengatakan Auf mengatakan, atau Muhammad bin Sirin mengatakan, atau Abu Hurairah mengatakan, wallahu a'lam. Ini perbincangan dalam ilmu mustalah hadis. Buat kesimpulan sikit. Dia kita dalam kitab Sahih Bukhari. Okey, kita tengok ni kita buat kesimpulan sikitlah berkenaan dengan pengajian ilmu hadis. Dalam kitab sahih kita hadis sahih adalah hadis yang cukup 5 syarat. Syarat yang pertama mesti kena bersambung sanad. Mesti kena bersambung sanad. Bersambung sanad ni maksudnya setiap seorang perawi mesti dia kena dengar daripada guru dia dengar daripada guru dia dengar daripada guru dia sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah. Mesti kena bersambung sanad. Okey, itu hadis sahih. Dalam kitab Manzumah Al-Baiquniyah menyebut awaluha sahih wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashudda aw yu'al. Hadis sahih ini adalah hadis yang bersambung oleh sanadnya. Maksudnya setiap seorang mesti kena dengar daripada guru dia. Okey, jelas Dalam kitab Sahih Bukhari kita ada hadis yang dikenali sebagai hadis mu'allaq. Okey, ni dah disebut sini kita kena sebutlah. Kita kena sebutlah. Dah dia sebut sini orang nak faham. Tak biarlah rekah pun tak apa. Sekurang-kurang pernah dengar. Sekurang-kurang pernah dengar perbincangan ni. Di sana ada hadis yang diistilahkan sebagai hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq ni adalah Imam Bukhari membuang permulaan sanad. Imam Bukhari buang permulaan sanad. Mungkin buang seorang, mungkin buang 2 orang, mungkin buang 3 orang, mungkin buang 4 orang.
Mungkin buang sampai ke penghujung sana. Tu dia kata, telah berkata Abu Hurairah. Sedangkan dia tak jumpa dengan Abu Hurairah. Telah berkata orang-orang ni, zaman tabi'in ni. Sedangkan dia tak jumpa orang tu. Maka hadis tersebut dinamakan sebagai hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq adalah hadis yang Imam Bukhari buang permulaan sana. Baik, sebab dia adalah perbincangan dia. Hadis mu'allaq dalam kitab Sahih Bukhari, kena tengok bagaimanakah cara Imam Bukhari meriwayatkan hadis tersebut. Bagaimana cara Imam Bukhari meriwayatkan hadis tersebut. Ini istilah yang digunakan dalam ilmu hadis. Kalau Imam Bukhari meriwayatkan dengan sirah jazam. Sirah jazam ni maksudnya dia kata qala, telah berkata orang tu. Rawat, telah meriwayatkan orang tu. Contoh, dia riwayat gitu. Maka hadis itu adalah hadis sahih. Kalau Imam Bukhari maksudnya bukan hadis tadi sahih gini. Daripada Imam Bukhari sampai kepada orang tersebut adalah sahih. Sebab itulah Imam Bukhari kata orang tu kata walaupun tidak jumpa. Cuma Imam Bukhari tidak menyebutkan sana. Sebab dia ada sebab-sebab tertentu. Tak ialah kita bincang jadi panjang pula. Jadi bab mustalah hadis mana ni? Ini kita nak rakyat secara ringkas saja kerana ni perbincangan berkenaan ataupun disebut benda tu dalam ni. Baik. Okey, satu. Cuma kalau kita tengok hadis tadi Imam Bukhari kata qala, telah berkata oleh sekian-sekian orang. Dia tak kata orang tu cerita kepada aku. Baik. Jadi ada sebahagian daripada ulama mengatakan hadis tidak bersambung sana. Maka Imam Nawawi kata tak betul gitu. Sebab hak yang Imam Bukhari kata orang tu kata orang tu adalah guru dia. Jadi apabila guru dia memang mesti dia dengar daripada guru dia. Apatah lagi orang yang kata tok guru dia kata dia tu bukan mudallis. Bukan mudallis ni orang yang menyembunyikan. Baik. Tu secara ringkas lah. Cuma perbincangan hak yang terperinci itu kena bincang dalam ilmu mustalah hadis. Baik. Katanya jadi hadis tadi tu pendek kata adalah hadis yang sahih. Tu cakap mudah gitulah. Seterusnya kami riwayatkan dalam Sunan Abu Dawud daripada Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hendak tidur maka Rasul meletakkan tangan kanannya di bawah pipinya. Tangan kanan Rasul letak bawah pipi. Tu Rasul tidur. Kemudian membaca sebanyak 3 kali. Allahumma qini 'adzabaka yauma tab'atsu 'ibadak. Ya Allah, lindungilah aku daripada seksa. Tengok, Rasulullah minta agar Allah Ta'ala melindungi diri dia daripada seksa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita minta Allah Ta'ala melindungi kita daripada seksa Allah. Apakah maksud? Maksudnya adalah minta Allah Subhanahu Wa Ta'ala jaga kita, perkataan, perbuatan, pegangan kita yang menyebabkan perkara itu menjadi asbab seorang itu masuk ke dalam neraka Allah. Ketika kita minta agar Allah Ta'ala melindungi kita daripada neraka Allah, sebenarnya perkataan tersebut adalah merangkumi kita minta kepada Allah agar Allah Ta'ala menjauhi kita daripada pegangan, daripada perbuatan, daripada sifat-sifat yang dok pakar, yang haram, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu maksud Allahumma qini 'adzabaka yauma tab'atsu 'ibadak. Ya Allah, lindungilah aku daripada seksamu pada hari engkau membangkitkan hamba-hamba engkau. Di hamba-hambaku ada pula ibadakah hamba-hambamu ya Allah. Jadi pada hari membangkit hambamu di sana ada orang yang diseksa, orang yang memang duduk dalam seksa, maka kita minta Allah Ta'ala lindungi kita daripada perkara tersebut. Allah Rabbi, kita akan dibangkit muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila Allah Ta'ala lebih mengetahui. Bila Allah Ta'ala lebih mengetahui. Cuma ada orang gidah, orang gidah, tak siapa lagi, gi dulu. Ada orang gi ke diam. Kita terasa-rasanya yakin dah. Start daripada awal, kita ni masuk tahun baru dah kan. Dah belah tahun baru Masih pun. Tahun lepas start daripada awal tahun lepas 2021 hingga akhir tahun 2021. Hak yang bersama dengan kita, hak yang dalam majlis ni, ramai ada hak gi sebelum daripada kita. Dalam masjid ni ada surau ni, dalam masjid kita ni, bukan surau masjid kita ni, ramai ada hak pergi.
akan datang kita pula. Sebelum ni orang pergi sebelum kita, kan kita pergi sebelum daripada kita pergi pula tinggal orang. Begitulah kehidupan kita di atas dunia. Cuma hak yang kita masalah pergi tu tetaplah kita pergi, sebab setiap hak yang hidup pasti akan mati. Cuma hak yang masalahnya adalah bagaimanakah nasib kita di sana. Maka sebab itulah antara benda hak yang sentiasa Nabi sallallahu alaihi wasallam minta adalah agar Allah Taala pelihara diri kita daripada azab dia pada ketika dibangkit hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya diriwayatkan juga oleh Imam Tirmizi daripada riwayat Hudzaifah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan alasan hadis ini hasan sahih. Diriwayatkan juga dari jalur Al-Bara bin Azib dan tidak disebutkan jumlah bacaan sebanyak 3 kali. Tadi dia sebut 3 kali. Jadi maksudnya riwayat tadi itu diriwayat oleh beberapa orang ulama hadis, antaranya Imam Tirmizi, yang mana Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Hudzaifah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hasan lagi sahih. Begitu juga diriwayatkan daripada sanad melalui Bara bin Azib, dan tidak disebutkan jumlah bacaan sebanyak 3 kali. Jadi hak tadi itu dikata disebut diriwayat oleh Imam Abu Dawud, dan juga diriwayat oleh Imam Tirmizi. Baik. Cuma hak yang Abu Dawud daripada Hafsah Ummul Mukminin, riwayat Imam Tirmizi adalah daripada Hudzaifah, dan ada juga riwayat daripada Bara bin Azib. Maksudnya ada beberapa orang sahabat meriwayatkan perkara yang sama daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini comel ni dah panjang mana ni? Dah panjang. Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Jadi sebelum tidur letak pipi tangan bawah ni, baca ni sebelum tidur. Baik. Amal sekali, sekurang-kurang sekali tak apa dah, kurang-kurang sekali je, agar kita termasuk dalam ahli kepada amalan ini. Katanya kami meriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasa'i, dan Sunan Imam Ibn Majah. Tak ada dalam kitab Sahih Bukhari je. Sahih Muslim ada, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmizi, Sunan An-Nasa'i, dan Sunan Imam Ibn Majah. Daripada Abu Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa apabila baginda berganjak ke peraduangnya, Rasulullah membaca. Rasul kalau masuk nak tidur, Rasul baca. Jadi ada kali Rasul baca hak ni, ada kali baca hak ni, ada kali baca hak ni, ada kali baca hak ni. Berbagai apa mana bacaan hak yang pernah dibaca oleh Rasulullah sebelum daripada tidur. Antaranya hak ni. Allahumma rabbas samawati as-sab' wa rabbal ard wa rabbal arshil azim wa rabbana wa rabb kulli syai'. فارق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر يا الله Tuhan langit, Tuhan 7 bertala langit. Kita Tuhan langit yang 7. Tuhan bumi. Tuhan yang memiliki, yang mencipta 7 bertala langit. Tuhan yang mencipta bumi. Tuhan arasy yang agung. Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu. Zat yang menumbuhkan biji tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan. Zat yang menurunkan Taurat, Injil dan Al-Quran. Aku berlindung kepadamu daripada kejahatan segala sesuatu yang engkau menentukan takdirnya. Ya Allah, engkau adalah yang pertama dan tidak ada sesuatu pun sebelummu. Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan al-awwal. Al-awwal ni maksudnya Allah Subhanahu wa taala sedia kala, ada dia, tidak ada permulaan. Baik. Begitu juga yang keduanya kata dia engkau adalah yang terakhir, tak mana yang terakhir, dan tidak ada sesuatu pun yang sesudahmu. Jadi Allah Ta'ala adalah al-akhir. Allah Ta'ala bersifat dengan baqa, kekal. Tidak ada penghujung bagi kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau adalah yang paling tinggi dan tidak ada sesuatu pun di atasmu. Engkau adalah yang paling bawah dan tidak ada sesuatu pun di bawahmu. Tunaikanlah hutang kami dan hindarilah kami daripada kefakiran. Baik, itu hak yang pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam doa. Dalam riwayat Imam Abu Dawud disebutkan dengan lafaz iqdi anni ad-dain wa aghnini, bukan wa a'nini, wa aghnini, ring wa aghnini min al-faqr, bayarkanlah hutangku
dan jauhkanlah aku daripada kemiskinan. Itu di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kami riwayatkan dengan sanad sahih dalam Sunan Abu Daud dan Sunan An-Nasa'i daripada Ali radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda ketika hendak tidur baginda membaca Allahumma inni a'udzubika biwajhikal karim wa kalimatikat tammah min syarri ma anta akhidhun binasiyati Allahumma anta takshiful maghrama wal ma'tham Allahumma la yuhzamu junduk ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك اللهم وبحمدك يا الله sesungguhnya aku berlindung kepada wajahmu yang maha mulia dan kalimah-kalimahmu yang sempurna. Masuk kalimah-kalimah Allah Ta'ala yang sempurna di sini ada perbezaan di kalangan ulama antara ulama sebahagian ulama menafsirkan ia adalah ayat suci Al-Quran daripada kejahatan segala sesuatu yang engkau tentukan takdirnya. Ya Allah, Engkau menunaikan hutang dan menghapuskan dosa. Ya Allah, tenteramu tidak akan dikalahkan sama sekali. Janjimu tidak akan diingkari dan tidak pula bermanfaat kekayaan seseorang di sisimu. Maha suci Engkau dan segala puji bagimu ya Allah. Allah Rabbi. Kalau kita perhati doa ni, oh memang cukup hebatlah. Tengok yang pertama sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kita sebelum daripada kita tidur, kita berdoa kepada Allah, kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kejahatan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu kejahatan ni kejahatan. Ada benda yang kita nampak dengan mata kepala, ada kejahatan keburukan dia. Dan ada benda yang kita tidak nampak dengan mata kepala, yang ada keburukan dia. Kita tidak tahu. Maka apa yang Rasul ajar sebelum daripada kita tidur, sebab kalau kita tidur kita tak sedar dah. Sebab kita telah apabila tak sedar maka kita mengharapkan ada orang yang jaga kita. Maka tidak ada hak yang boleh diharap untuk menjaga kita ketika kita tidak sedar melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maka antara cara yang diajar oleh Rasulullah agar kita mendapat perlindungan kepada Allah, kita baca doa ni. Allahumma inni a'udzu biwajhikal karim wa kalimatikat tammah min syarri ma anta akhidhun binasiyatihi. Baik. Seterusnya kami meriwayatkan dalam Sahih Muslim, Sunan Abu Daud dan Sunan At-Tirmizi daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berganjak ke peraduannya membaca alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi. Artinya segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan dan minum. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Jangan kita faham, oh baca doa makan sebelum tidur. Bukan. Ni doa yang Rasul baca sebelum tidur. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Memang telah bagi makan. Kita sebelum daripada tidur, start daripada bangun tidur, banyak mana kita makan? Kita. Rasulullah dah makan banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kenyang 2 hari berturut-turut. Waktu disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayat daripada beberapa orang sahabat Rasulullah. Baik. Itu pun hak yang jarang kenyang. Tengok, sentiasa bersyukur kepada Allah. Segala puji bagimu ya Allah di atas makanan hak yang mu beri kepada aku ya Allah. Di atas minuman hak yang mu beri kepada aku. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan, memberi minum dan mencukupkan kami dan melindungi kami. Memberi kami ke tempat kediaman, tu makna awana, memberi kami tempat kediaman. Betapa ramai orang yang tidak ada yang mencukupi dan melindungi. Ramai mana orang yang tidak mempunyai tempat kediaman? Ramai mana? Baik. Imam Tirmizi mengatakan hadis ini dinilai hasan lagi sahih. Seterusnya kami riwayatkan dengan sanad hasan dalam Sunan Abu Daud daripada Abu Dzar, disebut juga daripada Abu Azhar, disebutkan juga dari Abu Zuhair Al-Ammari radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah apabila hendak tidur di malam hari, Rasul membaca bismillah wa wada'tu jambi Allahumma ighfir dhanbi wa akhsi syaitani wa fukka rihani waj'alni fin nadiyil a'la. Dengan nama Allah aku meletakkan belakangku, ya Allah ampunilah dosaku, celakakanlah syaitan yang menggodaku, tunaikanlah hutangku dan jadikanlah aku bersama majlis malaikat yang tertinggi. Baik. Allah, banyak lagi rupanya bacaan-bacaan sebelum daripada tidur. Rasanya kalau kita kupu belaka, baca belaka,
Banyak ni tengok berapa lah dah banyak bacaan Rasul baca, tapi bukan Rasul baca semua sekali. Malam ni Rasul baca ni baca ni. Begitu juga yang disunatkan kepada kita biar kita gilir baca ni. Tapi rasanya yakin hamba memang pas mati dah kita baca semua sekali. Mereka orang yang betul-betul nak amal tok kita depan tanda malam ni baca ni teko sibuk sikit dah baca. Tukar pula malam esok. Kalau hak yang betul-betul nak amal sungguh dah, agar setiap benda hak yang pernah Rasul buat sebelum daripada kita mati pernah kita buat walaupun sekali. Setiap benda hak yang Rasulullah buat sebelum daripada kita mati biar kita buat sekali. Tu kena cari kitab ni kena cari kitab ni. Letak kat benda kat tempat tidur. Balik cucu hak nakal-nakal dak tahu pahaman dia kitab. Cari pula kaki dengan tu. Allah Rabbi, balik cucu hak nakal pahaman dia kitab pun dak tahu. Katanya lagi perkataan an-nadi dalam bahasa dalam doa Rasul ada perkataan an-nadi dibaca dengan huruf nun fathah dan kasrah dal. Lepas tu ya bertasydid, jadi baca dengan nadi. Majlis yang tinggi itu para malaikat lah. Kami riwayatkan daripada Imam Abi Sulaiman Hamd bin Muhammad bin Ibrahim bin Khattab Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala tentang penafsiran hadis ini. Dia berkata maksud an-nadi adalah sekumpulan orang yang berkumpul dalam satu majlis, sama seperti kata an-nadi. An-nadi sama seperti perkataan an-nadi. Bentuk mufradnya adalah andiyatun. Yang dimaksudkan dengan lafaz hadis di atas adalah majlis malaikat yang tertinggi. Ni Imam Nawawi dia nak bincang berkenaan lughah. Imam Nawawi seorang ulama yang alim dalam bidang lughah. Kadang-kadang dia buat mari satu hadis, lepas tu penghujung dia cerita lughah-lughah yang pelik. Ni lughah ni mungkin orang Arab di zaman ni tak apa nak guna dah. Maksud dalam hadis ni perkataan ni sekian-sekian. Baik, itu maksudnya. Tak apalah kita dah urang panjang pun tu. Kami riwayatkan dalam Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi daripada Naufal Al-Ashja'i. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Iqra' qul ya ayyuhal kafirun thumma nam 'ala khatimatiha fa innaha bara'atun minasy-syirk." Artinya, bacalah qul ya ayyuhal kafirun, kemudian tidurlah setelah selesai kerana surah tersebut melepaskan dirimu daripada kemusyrikan. Baca qul ya ayyuhal kafirun, kata olehmu ya Muhammad, wahai orang-orang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Tapi kita ada sebahagian daripada kita ni takut nak kata orang kafir, kata non muslim. Sebab nak jaga hati orang-orang kafir. Apa takut benda dah Allah Ta'ala kabul lagu tu, dia memang orang kafir. Sebut orang kafir biarlah Allah Ta'ala kabul lagu tu. Memang kita dituntut, maksudnya kita tidak dilarang berbuat baik kepada orang kafir, kita tidak dilarang. Tetapi kita ingat Allah Ta'ala yang tidak melarang kita berbuat baik kepada orang kafir. Allah Ta'ala itu jugalah yang mengutuskan Nabi Muhammad, itu jugalah hak yang menurun ayat Al-Quran. Disebut juga dalam hadis perkataan orang kafir kepada orang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun, kata oleh ya Muhammad, wahai orang-orang kafir. Baik, biar Amba tak ada non muslim dia. Orang kafir ada Allah Ta'ala sebut begitu. Dan bukan kita tak pernah sebut non muslim, tapi ada setengah orang kita tak mau sebut langsung orang kafir. Kalau sebut kata kafir, dak jaga hati dah. Jerang-jerang kita. Kita dak kena gitu. Baik. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Kami tidak sembah. Mu sembah patung, kami tidak sembah. Itu adalah syirik kepada Allah. Dosa yang paling besar adalah dosa syirik. Sembah, kami tidak sembah. Bukan setakat tidak sembah, segala yang melibatkan penyembahan berhala kami tidak terlibat. Basuh kuih pun kami tak basuh. Kalau cakap basuh kuih hukum dia adalah haram, tak boleh. Sebab benda kita tujuan basuh kuih sebenarnya tujuan benda. Ni berlaku di tempat kita. Jadi oleh kerana tidak mengambil berat tentang akidah sehingga bermudah-mudah dalam hal syirik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tengok, Rasul hajar kepada kita supaya baca surah ni sebelum daripada kita tidur, agar kita kena menjauhi diri kita daripada perkara-perkara syirik, bukan mendekat diri kita kepada perkara-perkara syirik. Baik.
Lepas tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian tidur olehmu. Kemudian tidurlah setelah selesai, kerana surah tersebut melepaskan dirimu daripada kemusyrikan. Tapi yang melepaskan kemusyrikan ni bukan semata-mata surah. Kita baca serta kita perhatikan makna dan beramal dengan isi kandungan surah tersebut. Beramal dengan isi kandungan. Kalau baca buih mulut tapi tidak beramal dengan isi kandungan, dia tidak dapat melepaskan hamba Allah Subhanahu Wa Taala daripada syirik. Jadi baca, kita cuba tadabbur, lepas tu beramal dengan apa yang disebut dalam surah ni. Kata olehmu ya Muhammad, wahai orang-orang kafir. Ni Allah Subhanahu Wa Taala seru kepada orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Mu tidak menyembah apa yang kau sembah. Wala ana 'abidun ma 'abadtum. Ulang pula. Tengok ulang. Baik. Benda yang kita dapat faham daripada ayat ni, apa yang kita dapat faham bahawasanya kita mesti kena berlepas diri daripada syirik. Kita mesti kena berlepas diri daripada kekufuran. Aku berlepas diri daripada syirik, berhala dan seumpamanya. Tengok Allah Taala katakan, la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu. Dua kali. Mai yang jangan-jangan jadi tu imam baca ayat ni memang ada tubik kita setakat. Sungguh. Jangan-jangan jadi tu imam ketua pula baca ayat ni pula dak jumpa jalan tubik. La a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidun ma 'abadtum wala sudah dak jumpa jalan tubik setakat dah. Ketua jadi tu imam jarang jadi tu imam dak biasa orang ramai pula. Sungguh. Makmum belakang dah kumdi dukung balik baru jumpa jalan tubik. Tengok. Jadi kita kena berlepas diri daripada syirik, daripada kufur, daripada berhala, kena berlepas diri. Baik. Seterusnya, kerana surah tersebut melepaskan dirimu daripada kemusyrikan. Dalam Musnad Abu Ya'la Al-Mawsili daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, ala adullukum ala kalimatin tunjikum minal isyraki billahi azza wa jalla taqra'un qul ya ayyuhal kafirun 'inda manamikum. Mahukah kamu aku beritahu satu bacaan yang dapat menyelamatkan kamu daripada berbuat syirik kepada Allah? Bacalah qul ya ayyuhal kafirun ketika hendak tidur. Cuba kita perhati apa bacaan qul ya ayyuhal kafirun sebelum daripada kita tidur dia dapat menyelamatkan diri kita daripada syirik. Kerana masa kita baca, kita faham maksud. Okey. Jadi kita baca ayat Al-Quran yang menyatakan ataupun yang ada dalam ayat tersebut supaya kita menjauhi daripada penyembahan berhala, daripada syirik. Kita suku orang kafir suku sebelum daripada kita pejang mata, sebelum daripada kita pejang mata. Baik. Jadi perkara ini dia akan benda ni dia akan membantu kepada kita untuk kita membebaskan diri kita daripada syirik sebelum daripada kita meninggal dunia. Kan mati ni dikirakan tidur yang maksud mati yang kecil. Jadi sebelum daripada kita mati yang kecil, kita telah melatih diri kita untuk menjauhi diri kita daripada syirik. Dan perkara yang kita buat semua ni akan membantu kita untuk menjauhi diri kita daripada syirik apabila kita menghadapi kematian yang besar. Baik. Seterusnya kata dia, kami riwayatkan dalam Sunan Abu Daud dan Sunan At-Tirmizi daripada Irbad bin Sariyah. Allah payah nak baca sebab dia bahasa Arab tulis lain, kita bahasa Melayu tulis lain kan. Daripada Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu membaca Al-Musabbihat sebelum tidur. Imam Tirmizi mengatakan hadis ini adalah hadis hasan. Maksud Al-Musabbihat, apa maksud Al-Musabbihat? Kita tengok nota kaki 101. Surah-surah yang dimulakan dengan bacaan tasbih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membaca Al-Musabbihat sebelum tidur. Rasul baca surah-surah yang dimulai dengan tasbih. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbaha lillahi ma fis samawati. Patu yusabbihu lillah. Okey, itu dipanggil surah yang dimulai dengan lafaz tasbih. Baik, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. surah Al-Jumu'ah, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard al-malikil qudus al-aziz al-hakim.
Sabbih isma rabbikal a'la, sabbah lillah. Okey, banyak surah-surah yang dimulakan dengan tasbih. Jadi Rasul sebelum tidur Rasul baca ni. Baik. Katanya, kalau kita pakat duk fikir nak buat amal benda ni, dah nak tengok aset sebelum tidur, memang dah dah. Dah, sungguh dah. Nak tengok aset sebelum tidur dah. Banyak dah kena baca. Banyak kena baca. Katanya, kami riwayatkan daripada Aisyah, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah tidur sehingga membaca surah Al-Isra dan surah Az-Zumar. Panjang. Rasul tak tidur, mereka Rasul baca surah Al-Isra. Surah Al-Isra kan surah dimulakan dengan lafaz tasbih kan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Sebelum daripada Rasul tidur. Allah. Benda yang kita dapat faham, Rasul hidup dengan Al-Quran. Bangun dengan Al-Quran. Nak tidur dengan Al-Quran. Rasul nak tidur baca surah Al-Isra dulu. Kita ayat lazim dah habis. Ni surah Al-Isra dulu apa? Bukan sedar, bukan ulang. Surah Al-Isra. Baik, Allah Rabbi. Bangun daripada tidur tu baca inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilaf. Bangun tidur baca lalu ayat Quran. Hidup dengan Al-Quranul Karim. Baik. Dan surah Az-Zumar, Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hasan. Kami riwayatkan dengan sanad sahih dalam Sunan Abu Dawud daripada Ibnu Umar bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hendak tidur Rasul membaca alhamdulillahilladzi kafani wa awani wa at'amani wa saqani walladzi manna alayya fa afdal walladzi a'tani fa ajzal alhamdulillahi ala kulli hal Allahumma rabb kulli shay'in wa malika wa ilaha kulli shay'in a'udzu bika minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah mencukupiku, melindungiku, memberiku makan, memberiku minum, zat yang telah memberiku anugerah dan melebihkannya, zat yang telah memberiku rezeki dan menambahnya. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Ya Allah, pemelihara segala sesuatu dan pemiliknya, Tuhan segala sesuatu, aku berlindung kepadamu daripada neraka-Mu. Tengok, penghujung, aku berlindung kepadamu daripada neraka-Mu ya Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah adalah orang yang pasti akan terselamat daripada neraka Allah. Orang yang pasti mendapat syurga Allah. Rasulullah orang yang pasti mendapat syurga Allah, pasti terselamat daripada neraka Allah. Kalau kita tengok hadis-hadis ataupun bacaan-bacaan Rasul, doa Rasul start daripada Rasul bangun daripada tidur hingga kepada Rasul tidur semula, doa tahu banyak mana Rasul berlindung kepada Allah daripada neraka Allah. Sebenarnya benda yang kita dapat faham, yang pertama, orang yang semakin dekat dengan Allah, dia semakin takut kepada Allah. Semakin dia kenal Allah, semakin dia takut. Dia orang yang tak takut kepada Allah sebab apa? Sebab dia tak kenal. Orang yang kenal Allah, dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Budak dia tak kenal ular kata tebu. Budak tak kenal ular kata tebu. Ya buat mai je, ambil kayu mai je. Ular selor, dia tak kenal, dia buat mai je budak-budak. Mak dia hak kena kecing, tengok. Padahal dia sama je. Tengok beza di antara orang kenal dengan orang tak kenal. Semakin kenal kepada Allah, semakin takut. Semakin kenal, semakin takut. Baik. Yang pertama. Yang keduanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengajar kepada umat dia agar sentiasa minta perlindungan kepada Allah daripada neraka Allah. Rasulullah orang yang rapat dengan Allah, yang dijamin pasti mendapat syurga, pasti tidak akan masuk ke dalam neraka. Kalau kita tengok tentang doa Rasul agar diselamatkan dia daripada neraka Allah, start daripada bangun tidur hingga tidur semula, tengah-tengah tidur bangun pun berdoa pula. Maka kita yang tidak ada jaminan, sepatutnya lebih banyak lagi kita kena minta perlindungan kepada Allah daripada neraka Allah. Dua. Yang ketiga, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita orang yang kuat agama akan berusaha sedaya upaya untuk meninggal maksiat, sedaya upaya untuk melakukan ketaatan.
Ketika mana kita sentiasa meninggal maksiat, sentiasa melakukan ketaatan, tapi masih lagi kita minta berlindung kepada Allah daripada neraka Allah, benda hak yang kita dapat faham, bahawasanya kita cuba menzahirkan hakikat la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan melainkan dengan pertolongan daripada Allah. Ketika kita minta berlindung, ya Allah, peliharalah aku daripada azab-Mu, dengan maksud, ya Allah, jagalah aku daripada akidah yang menyebabkan aku masuk dalam neraka-Mu. Ya Allah, jagalah aku daripada melakukan amalan yang menyebabkan aku masuk di dalam neraka-Mu. Ya Allah, jagalah mulut aku daripada melafazkan perkataan yang menyebabkan aku masuk ke dalam neraka-Mu. Jadi kita minta Allah Ta'ala menjaga segala pegangan kita, segala perbuatan kita, segala akhlak kita, segala perkataan kita, yang mana perkara-perkara ini yang boleh menyebabkan kita masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seterusnya kata dia lagi, kami riwayatkan dalam kitab At-Tirmidzi daripada Abu Sa'id Al-Khudri, daripada Abi Sa'id Al-Khudri, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, kita lebih kurang dalam 12.30 lagi baru habis bacaan sebelum daripada tidur. Jadi kena tiga kali kena baca, 2 bulan lebih kena baca, dah habis lagi. Dah kalau nak buat amal 4 jalan dah 4 jalan kalau nak amal, dah 2 bulan baca bab ni saja. Allah Rabbi. Jadi panjang hak yang Rasulullah baca, Allah Rabbi. Jadi kita faham di sini bahawasanya Rasulullah orang yang hidup dengan Allah, orang yang hidup dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sentiasa hati dia, mulut dia, perbuatan dia ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk malam ni kita rasa sini dululah pertemuan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keampunan dan memaafkan kesilapan dan kesalahan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kekuatan kepada kita agar kita dapat amalkan walaupun sedikit daripada apa yang kita belajar, agar kita termasuk dalam amalan-amalan yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan agar kita dapat mencapai kelebihan-kelebihan amalan-amalan yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bi ittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.